Even though cikgu mari daripada background Kelantan, cikgu ni dari Kelantan, ada bahasa sendiri. But cikgu boleh tukar cakap bahasa Melayu biasa, and of course I can also change to English anytime I want to. So if you think I talk too fast, let me know. Okay, let me know. Alright. I don't know how far you have come across the Bob math. So before we proceed, Omar, sila baca doa Omar. Kau depan masjid tu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu Amin. wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala Amin. alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi Amin. shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Kita tambah doa untuk kita punya penerang hati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir. Boleh ikut cikgu senyap pun tak apa. Allahumma nawwir qulubana, ya Allah berikanlah cahaya hidayahmu ke dalam hati kami. Binuri hidayatika, dengan cahaya hidayah kamu. Kama nawwartal arda binuri syamsika, seperti mana kamu menerangi bumi ini. Kama nawwartal arda binuri syamsika, dengan cahaya mataharimu. Abadan selama-lamanya. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu wahai Allah yang maha pemurah lagi maha pengasihan. Walhamdulillahirabbil alamin. So boleh baca doa tu untuk bagi penerang hati kepada kita, minta daripada Allah, insya-Allah. Baik. Komen cikgu tentang first, before cikgu start commenting on your work, cikgu takkan go personal but go personal ni sometimes ada orang suka, ada orang dia tak suka, ada orang rasa macam over caring pula cikgu ni, bagus ni. Ada orang rasa macam nyampah lah aku, sibuk main personal je. Ada orang macam tu. So for personal stuff, cikgu akan refer balik dekat dalam kelas. Untuk hari ni cikgu tengok, cikgu dah tahu dah di mana kamu patut tekankan. But first, let me just say to you, there are few rules yang kamu kena ingat when you get older. When you get older, it's not in just my class. So that rule, I put it in my class, but you know, every time you do a mistake, you will face the consequences. Sama lah kalau kamu lambat hantar kerja, if you are late. So because this is the first time, so ada je orang yang lambat, semua orang akan kena buat balik sekali lagi. By means, semua orang means all of you. Siapa yang lambat, rasa diri dia lambat, it's your amanah, tanggungjawab kamu sendiri, kamu kena buat 2 kali. Semua orang kena buat sekali ekstra dan kamu yang lambat kena buat 2 kali. Cikgu tahu siapa yang lambat. So pandai-pandai tepuk dada, tanya Iman siapa yang lambat, buat balik 2 kali. Orang yang satu kelas kena buat sekali. Kita hidup bersama. Semua 30 orang, 29 orang hantar, seorang hantar lambat. Semua orang buat sekali lagi, yang lambat buat 2 kali. You tak puas hati, kita demokrasi. You bincanglah, kemukakanlah, lawanlah cikgu. Duduk senyap, dengar je lah menerima. Siapa suruh duduk senyap? Nak lawan, kena bersuara. Nak bersuara, kena lantang. And kena ada idea, kena ada justifikasi kamu. Kenapa nak lawan cikgu? Silakan, profesional. Okay, nombor 2. Kalau benda yang sama berlaku kerap kali dan ramai, cikgu akan up kepada 2 kali dan 4 kali. Okay, I will up. Cikgu takkan bagi punishment other than writing or presentation or singing. Tu je. Sama ada writing or presentation kat depan, group, or singing individual or singing in group. So you remember that. Cikgu punya punishment semua berkaitan tentang mathematics. Semua berkaitan tentang mathematics. Tidak ada punishment yang tidak berkaitan dengan mathematics. Punishment pun pembelajaran. Okay. So esok sebelum habis hari Jumaat, semua orang kena bagi ekstra 1 kali. Yang lambat, pandai-pandailah buat 2 kali, snap dan hantar pada cikgu. Baik. Cikgu takkan suruh hantar dekat WhatsApp dah. Mulai daripada sekarang. Semua kerja kamu pergi dekat description WhatsApp, ada Telegram. Dekat situ tidak ada sembang langsung, okay? Dekat situ hanya hantar kerja sahaja. Hantar kerja tulis nama. Join group tele tu. Cikgu dah add seorang, Alia, Batrisha,
same work. Of course, you want extra work? You want extra work ke? Baru mula ni. Nak bagi extra. Hari ni punya ada extra juga. Yang ni yang tak selesai yang hari tu. Yang hari ni punya, yang ni hari tu. So all these rules is for late submission. Seorang yang banyak sangat late submissions, cikgu akan suruh dia bentang dekat depan alone and sing alone. So alone singing plus presentation. You banyak sangat tak hantar, cikgu akan suruh you bentang question dekat depan seorang dan menyanyi dekat depan seorang. Prime songs. Okay? Prime number song. Semua orang dah hafal prime number song? Semua orang dah hafal prime number song? Alia Batasha dah hafal prime number song? Apa sikit-sikit. Okay, kita soal sikit. Hari tu cikgu nak soal CV7 kan? Okay, CV7 kan? Okay, kita mula dengan Adin. Ya, teacher. Adin, every time cikgu cakap 6, 7, maksudnya 6 darab 7, Okay, I will question you. Answer as fast as you can. 8, 7. 8, 7, 5, 6. Good. 12, 7. 12, 7, 48. 48, 84. 84. Okay, good. 3, 7. 3, 7, 21. Okay, Inara Najla. 7, 7. Tujuh. Tak dengar. Suara kamu macam dalam tube. Cikgu dengar sikit-sikit je Inara. Tak apalah, I can hear you. Your voice is too slow. Hamzah. Okay, 4, 7. 4, 7. 28, okay. 6, 7. 42. 11, 7. 77. Okay, good. Faris Iskandar. Say all the prime number, Faris Iskandar, from 10 to 30. Prime number. From 10 to 30. Come on. Okay, Faris. Nyanyi lagu prime number. Siapa sudah tak ingat? Yes, prime number song, Faris. Go now. Prime number song. Hey, I thought I sang to you already. Yes. Yes, and you did not even view my video, so you didn't even listen to my song. How dare you did not listen to my song? I listened but I forgot. You listen but you forgot. Nyanyi dengan cikgu. 3, 5, 7, 11, 13. Yang rap pula dah. Bila masa pula aku rap? Okay, Faris. Okay, next. Semua orang hafal lagu tu. Next time cikgu tanya ada orang tak boleh nyanyi lagu prime number. If you can't sing my prime number song, you have to sing your own song. Your own prime number song. Teacher. Ya saya. Tak apa kalau hafal lagu tapi hafal slow. Tak apalah. Okay. Tak apalah. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29. Nak gimana laju-laju kan? 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59. Dia nyanyi ramai-ramai lagi best sebenarnya. On Google Meet tak best suara bergema. Nanti kat depan kita nyanyi. Aku masuk dia nyanyi. Sampailah kau muntah. Aku tak peduli. Alright. Let's go on to this question. Okay, yang lain-lain teruskan dengan sifir 7. Okay, hari ni muka surat kosong yang pertama pada buku kamu. Tulis sifir yang paling orang sepatutnya senang. Sifir 9. Muka surat kosong yang pertama kamu jumpa dekat buku kamu sekarang, sifir 9. So sekarang sifir 7 dan sifir 9 akan jadi benda cikgu tanya minggu depan. Teacher. Yes.
My first page is already filled with question that you asked last Tuesday. No, I'm saying to you, any new page now, put CV 9 first. The first new page, put CV 9, 19, 9, 89, 72, 59, 45, okay, 39, 27. Please be random. 12, 9, 108. Be like me, 79. Sudah, cikgu lupa. 63. 79 payah sikit. 97 senang ingat. 97, 63. 79 susah sikit nak ingat. So, do it like this sampai penuh muka surat CV tu. So, CV 7 sepatutnya dah penuh. CV 9 adalah muka surat yang baru sekarang. Okay. Ada soalan so far untuk rules or CV or prime number song? Anything? Teacher. Yes. So now, sekarang kena buat lagi. Nanti sebelum hari Jumaat kena hantar lagi satu ke yang soalan yang belah kiri tu? Kiri tu, betul. So, siapa yang rasa lambat, kamu kena hantar dua. You know when you are late. You don't have to ask me. If you think you are late, then you do twice. If you think you are not, then you do once. Okay. Hantar dekat tally semua orang join tally. Cikgu tak nak hantar kat WhatsApp, payah nak tanda. Dekat tally baru senang tanda. Sorry, cikgu tak lambat set up sikit. Sepatutnya cikgu set up awal-awal ikut tally. Cikgu jarang tengok tally sebab tu tally untuk kerja sahaja. WhatsApp untuk communication. Baik. Sebelum kita mula yang ini, izinkan cikgu cakap bahasa Melayu takut ada orang tak boleh ikut. Untuk yang ni sahajalah, untuk yang ni. Berdasarkan pemerhatian cikgu, kamu punya jalan kerja, majoriti kamu, nombor 1, tak nampak susunan jalan kerja. 1, sebab kamu cacah merbak tulis. Bukan cacah merbak, kamu punya tulisan tu dia tak nampak daripada satu jalan kerja ke satu jalan kerja yang lain. Your space, jarak antara jalan kerja ke jalan kerja tu tak nampak sangat. So jadi susah nak baca, susah nak tanda. So jadinya, kejap cikgu ambil soalan ni, cikgu letak bawah kejap. Bila kita buat jalan kerja, kalau kamu nak memudahkan diri kamu dan juga cikgu-cikgu ataupun pemeriksa tanda, pakailah garisan. Pakai garisan yang mengasingkan. Contohnya, kamu buat 5 darab 0.08. So, of course, banyak cara lah nak buatnya. So, kalau cikgu akan ambil je 5 darab 8. So, 5, 8, 40. So, cikgu congak je 5, 8, 40. And then, of course lah, cikgu tengok point. So, sekarang ada 2 tempat perpuluhan. 1, 2. So, cikgu pun buatlah 1, 2. So, dapatlah 0.4. So, siap satu jalan kerja. Bila siap satu jalan kerja, kita boleh buat garisan. So, kamu akan rasa macam terganggu awal-awal ni. If you are just starting to use lines, kamu akan terganggu. So, kalau kamu terganggu, tak apalah. Biarkan begitu. Tapi janganlah jalan kerja kedua start sini. Terganggu. Jalan kerja seterusnya, jangan start dekat purple tu. Biarlah nampak ada ruang. Dia nampak ada ruang. Cikgu akan tegur dari masa ke masa tentang ruang ni. From time to time, I will tegur bahasa Inggeris apa, astagfirullahaladzim. I will let you guys know your apa kata your attitude towards your writing, perangai kamu ke atas penulisan kamu tu. Kita kena ada adab dia. So at least paling kurang dua jalan kerja, 2 line ataupun 1 line. So 1 line dah memadai lah. Kalau nak jimat, 1 line dah memadai. And then kita salin sebelah atas. Of course you salin sebelah atas. Okay. So yang ini kamu tahu, kamu tengok. Memanglah, okay, ini rules yang critical. Rules ni critical. Whether you belajar buat mas atau tak belajar buat mas, cikgu kena explain balik kat sini. B-O-D-M-A-S. Ni bracket. Yang ni per. O tu maksudnya over. Orang putih kadang-kadang disebut over. Kadang-kadang disebut per.
5/9. 5/9. Orang putih tak sebut, orang English tak sebut 5/9, dia sebut 5/9. Kadang-kadang dia sebut 5/9 je. Kadang-kadang dia sebut 1/2, kadang-kadang dia sebut 3/2, kadang-kadang dia sebut 1/2. So over biasa yang dipakai. Over yang biasa dipakai. So over tu maksudnya selagi tak selesai yang atas, selagi tak selesai yang bawah, jangan mimpi nak buat bahagi ni last. Teacher index kena tinggal. Semua soalan sekolah rendah jangan tanya cikgu. Tinggalkan sekolah rendah. Indeks ke tak indeks ke, itu soalan sekolah rendah. Biar dulu. Benda-benda yang kecil-kecil macam tu kita tangguh ke dalam kelas nanti. Kita sekarang terus berada di dalam buku sahaja. Okay. So, kalau bracket dah selesai, over ada, maksudnya sebelah atas dah selesai, sebelah bawah dah selesai, baru kita boleh buat per. Okay. D ni maksudnya division. D maksudnya division, bahagi. M ni maksudnya multiplication, darab. A ni maksudnya addition. Addition maksudnya tambah lah. Ini maksudnya subtraction, tolak. So, walaupun ada buat maths, kalau kita ada satu line sahaja, kalau kita in one line, buat maths masih lagi follow. So, in one line memang tak ada over lah. Memang tak ada over. Boleh ada tambah, tolak, darab, bahagi, kurungan. Kalau dalam satu line. Per over memang tak ada lah kalau dalam satu line. Macam cikgu nak like the ones I'm showing you now, 3 tolak 0.4 tambah 0.4. Sebab bracket dah selesai, B dah selesai. So sekarang cikgu tengah buat over. Over tu sebelah atas. So bila buat sebelah atas, dia masih lagi perlu left to right. Left to right, kalau kamu tak follow, ini kacau. Ini kacau. Kalau kamu follow correctly, tak apa. Kalau kamu tak follow correctly, dia jadi biasanya just buat left to right sahaja. Kalau dah tak ada bracket, buat left to right. Kalau jumpa bahagi, kena buat bahagi dulu. Macam tu. So bahagi, bracket atas bawah, bahagi darab. Tu benda yang penting. Bracket atas bawah, bahagi darab. Tu benda penting. Kena buat dulu. Sebab tu addition dengan subtraction datang last. Alright, ada kawan kita yang keliru tentang benda ni. So cikgu terpaksa explain balik daripada kiri sampai kanan. So bila kamu buat begini, okay, bila kamu dah tahu di satu line, tolonglah, kadang-kadang kamu tolak yang ni dulu. 3 tolak 0.4. Tapi kita kena bijak juga. Sometimes, if we see the whole picture, we get the answer right away. Sometimes, we have to do from left to right. Apa maksud cikgu? Contohnya, 2 tambah 3 tolak 3. Buat apa buat? This is nothing. We are not doing anything. 2 bahagi 3 darab 3. We are not doing anything. We are not doing anything if we reverse the process. 2 tolak 18 tambah 18. We are not doing anything. So if you don't do anything, don't do operation. It's a waste of time. Like this question here, cikgu sedang uji kamu. Ada tak antara kamu yang nampak bahawa nilai itu sama, tak perlu dibuat? You are trying to subtract and then adding the same thing. Kamu sedang cuba tolak dan tambah benda yang sama. So there's nothing going on. Do you agree with me? Yes. Yes. Kau bagi RM4, kau ambil balik RM4. Buat apa? Kau bagi. Baik tak payah bagi. Baik tak payah ambil. Baik tak payah bagi. You give away RM4, you give away 40 cents, and then you want to take back 40 cents from your friend. Then you get nothing. Setiga je lah jawapannya. Tak payah buat jalan kerja lah. Benda tak payah. Benda tak payah buat jalan kerja lah. 5 darab 1. Buat apa buat? 5 bahagi 1. Buat apa buat? Benda yang simple. Jangan buat. 5 tambah 1 tak boleh lah. 5 tambah 1 berubah. 5 plus 1 is going to change to 6. Benda yang changing kita buat lah. Benda yang tak changing tak payahlah buat. Okay. Siap jalan kerja yang kedua. Tengok jalan kerja cikgu. Baru berapa line? Baru 4 line. Dah nak siap. So, kalau nak label boleh. Yang ni, label ni atas. So, nak kena buat bawah pula. Ini last.
Every time you nak tulis benda-benda macam ni dalam nota, dalam jalan kerja, cikgu izinkan 100%. Sebab dia membantu kita ingat. So sebelah atas dah selesai. Sebelah bawah kena buat. So kita buat sebelah bawah pula. Tulis bawah. Apa masalahnya kalau kita tulis? Berapa orang tulis? Atas bawah. Tak ada. Zero of you. Semuanya nak jadi genius terus. Jadi orang tak tahu jalan kerja kamu tu milik yang mana. So yang atas ni bracket. Lepas tu ini bawah, ini atas. Ini bawah. Walaupun tulisan cikgu taklah cantik sangat pun, tapi nampak dia ada pembahagian jalan kerja. So dia lagi senang untuk kamu dan untuk orang yang menanda. Dia sebenarnya bukan untuk cikgu, dia untuk kamu. Nanti bila datang form 5 jalan kerja 2 muka surat, you tak ada sistem ni, mampus. Pernah jumpa jalan kerja 1 muka surat? Kau nak tengok? Nak tengok form 5 nak tengok? Jalan kerja panjang, nak tengok? Nak tengok? Okay, jom kita tengok form 5. Baru cikgu belajar semalam. Ni cikgu tunjuk yang satu jalan kerja. Ni. Okay, daripada nombor 13 tu. Ni semua nombor 13 ni, sama bawah ni. Ini semua nombor 13. So kalau cikgu nak buka, kalau dalam buku ni, berapa muka surat ni? Dalam buku ni berapa muka surat ni? You will never know. So you kena tanam dari sekarang nilai-nilai kerajinan yang perangai sekolah rendah. Merengek, komplain, mengeluh. Kill it. Buang. No more. Okay, ni baru. Seciput ni pun cikgu bukan memandang rendah. Ilmunya besar. Ada ilmu buat math, ada ilmu multiplication untuk points, decimals, ada plus minus, bawah. Okey, 1 tambah 2/3, ya Allah, semua orang tahu kan. Banyak cara orang buat lah. Darab tambah lah, 3/3 lah. Ikut kamulah cara apa sekalipun, janji dapat 5/3, betul? Ada orang nak tanya kamu ke macam mana kamu buat 5/3? Tak ada orang berminat tanya nombor 1 tambah 2/3 dapat 5/3. No one cares lah. It's too easy. Ini form darjah 3, darjah 2. Who's gonna care benda yang 4 years ago? Orang nak tahu 5/3 tu je. Okay, now comes the problem. Kita sekarang bermain dengan ada decimal, ada nombor bulat, 3, ada fraction. Bila ada 3 ni, the best way is to use fraction. Trust me, if ada ketiga-tiga ni, unless lah fraction tu 5/34/782 tu lain. Ini fraction 5/3 sahaja. So, kalau kamu salin balik soalan, kamu tahu kamu kena ambil atas, bahagi bawah. Sebab bawah adalah benda yang paling last kamu kena buat. So, sama dengan tengok jalan kerja cikgu. Simple je. But dia tersusun. Tersusun lah. Nak pujuk member pun awak okey. Kenapa? Marah aku ke? Ni, awak okey ke? Kenapa? Marah aku ke? Kau ni rasa asyik. Apa benda kau cakap ni? Slow down. Bila dah pro, okeylah laju. Engkau ni kenapa? Apa benda? Ada aku salah ke? Aku minta maaf kalau kau ada salah. Sorry lah, aku selalu buat kau terasa. Tu orang yang biasa. Orang yang pro boleh susun ayat dengan cantik dah laju. Sama juga matematik. Nanti kau bolehlah buat laju dengan tersusun. Awal-awal ni, buat macam ni. Nak selamat lagi, buatlah garisan. Apa masalahnya kalau kita buat garisan? Kalau kamu buat garisan, cikgu lagilah seronok. Lagi senang nak nampak kamu tengok. Jalan kerja memang tersusun. I want you to train yourself sampai kamu suka dengan jalan kerja yang tersusun. Kamu suka pembaris ke, kamu suka jarak ke, kamu suka bulat-bulat ke, tak ada orang nak marah pun. Itu jalan kerja kau, lantak kau lah nak buat macam mana pun. I think ke, I tong ke, I die ke, I die pula dah. I cry. Ambil yang atas iaitu 3.
Bahagi yang bawah. Bahagi yang bawah. Kamu akan nampak cikgu punya penulisan tu berbeza. Bila per, cikgu buat panjang. Bila per bahagi per yang bawah tu cikgu buat serong. So kalau kamu nak buat dua-dua, per yang straight, dia akan jadi pening tau. 3 per 5 per 3, sudah pening. You will be confused. So if you want to do that, it's best if you put fraction, if you put bracket. Tapi bracket tu tak ada makna. Dia cuma memberi kita kefahaman bahawa 3 dekat atas, 5 per 3 dekat bawah. And cikgu sendiri pun, kalau macam ni, cikgu tak akan buat lagi. Cikgu akan tukar kepada yang ni dulu. Okay, dekat sini, cikgu nak pusing warna merah ni 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Semua orang sebut 10 kali. Tak buka mic pun tak apa. Bahagi pecahan darat terbalik, 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 bahagi pecahan darat terbalik. Aku tak tengok mulut kau bergerak apa, Faris. Bahagi pecahan darat terbalik, bahagi pecahan darat terbalik, bahagi pecahan darat terbalik. Cikgu dah cukup 10. Kau sebut sampai cukup. Dah, Alia, Adin, Yasmin, dah cukup dah 10. Najla, kau bagi dahi kat aku buat apa? Kamera kau tu bagi dahi kat cikgu. Bersinar sangat, nanti silau. Tak nampak. Bahagi pecahan darab terbalik. Buatlah bulat macam tu sampailah kau ni pro. Next time bagi pecahan tak ada darab terbalik, aku suruh kau pusing 30 kali kat buku kau. Semua orang bahagi pecahan sampailah cikgu puas hati. Tak ada orang dah buat kesilapan bahagi pecahan darab terbalik. Cikgu akan buang bulatan ini. Selagi ada, mesti ada bulatan tu. Mesti ada bulatan tu. Biar kamu ingat. Bahagi pecahan darab terbalik. Most of you, I think all of you tahu benda ni. Tapi berapa kali kau buat latihan? Sebulan sekali? No. 2 bulan sekali bahagi pecahan darab terbalik? No. Setengah tahun sekali dah? No. 1 year sekali? Hamzah, berapa kali setahun buat latihan bahagi pecahan darab terbalik? Tak tahu. Maksudnya tak ada lah. Marsha, berapa kali setahun? Ui, mana saya buat cikgu? Itu dah jadual. Kan, betul tak? Tak betul. So kalau betul maksudnya kamu kurang buat kau jangan pandang rendah pada tambah tolak darab bahagi tu. Korang jangan pandang rendah pada tambah tolak darab bahagi. Kalau tambah tolak darab bahagi korang tak perfect, kau nak hadap mangkuk ni macam mana? Kau nak hadap menatang ni macam mana? Siapa yang bersalah? Cikgu lah yang bersalah. Cikgu form 1 yang bersalah. Sebab budak-budak naik form 5 tambah tolak darab bahagi tak mahir lagi. So cikgu dah jadi cikgu form 1, cikgu form 4, cikgu form 5. Dua-dua aku bersalah lah. Salahkah ku? Jangan salahkan ku. Dah keluar dah lagu aku. So if you do that, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ni, tak ingat lah macam nak buat 3 darab 35. Cikgu saya tak ingat lah cikgu macam mana nak buat. Okay lah, 3 kali, kalau orang yang tak faham lah, tu je lah, 3 kali 3/5. So 3/5 ada 3 kali lah. Itulah maksud 3 kali 3/5. Itu dari segi konsep, dari segi kita atas darab atas, bawah darab bawah. So kalau pecahan memang macam tu. Atas darab atas, bawah darab bawah.
kalau pecahan. So bawah tak ada. Ada 1 ke kosong. Bawah 3 tu ada 1 ke ada kosong? 1. 1. Kenapa? Tiba-tiba 1 ada. Kenapa? Tiba Sebab tak dengar Hamzah. Sebab bagi pecahan darab terbalik tu. Tadi tak ada 1. Asal tiba-tiba pula ada 1? dia nombor bulat. Dia nombor bulat. So nombor tak bulat tak boleh bagi 1 lah. 2.5 tak boleh bagi 1 lah. Memang rule dia kan tambah. Memang rule dia macam tu, kena letak 1 kat bawah. dia bukan rule. Dia kesedaran kamu. Dia bukan rule dia. Dia kesedaran kamu. Kau bahagilah 1, 5. Kau ambil lah apa benda bahagi 1 ke. Kau bahagi seorang. Maksudnya kau bahagi seorang. Kau ada 1 juta kau bagi kat seorang. Seorang tu dapat berapa? 1 juta. 1 juta. Kau ada 500 kau bagi dekat seorang. Seorang tu dapat berapa? 500. So 3 ringgit ke 3 ringgit bahagi seorang ke sama je makna dia. 3 ringgit bagi kat aku seorang. 3 ringgit je lah. 3 ringgit je lah. 3 bagi kat aku seorang. Sama je lah. So jangan cakap rule dia. Cakap 3 ringgit ke 3 ringgit bahagi seorang ke sama lah. Bukan sebab rule. Sebab anytime kamu boleh letak per 1 anywhere, anytime, on anything. Macam kamu bagi cikgu soalan 3 tambah 8. Suka hati cikgu lah nak letak 3 per 1 tambah 8 per 1 pun. Undang-undang dia macam tu ke? Tak. Mana ada tambah nombor bulat letak per 1. Habis kamu letak, suka hati aku lah, aku punya jalan kerja. Bukan salah pun 3 per 1 tu 3 kan? Dapat 11 per 1. Dapat 11. Asal kau panjangkan jalan kerja? Suka hati aku lah jalan kerja aku. If you understand things, you are the one who's gonna elaborate. You're working, not your friend, not me. If you understand everything, it's your choice. Balik pada soalan kita. So dapatlah 9 per 5. Nak terang benda ni pun habis masa. Belum? Pukul 1 kita habis kan? Alhamdulillah habis pukul 1. Okey, siapa ada apa-apa nak tanya? Silakan. On anything. Mathematics boleh. Luar mathematics pun boleh. Nak share pun boleh. Tak puas hati pun boleh. Siapa yang tak puas hati apa-apa, cakap je. Saya tak setuju. Cakaplah. It's a free world. You can say your opinion. Cikgu, yang tambah 1 tu mana cikgu? Tambah 1 mana? Kan dia kata 1 tambah 2 per 3 kan? 1 tambah 2 per 3 mana? Jalan kerja cikgu yang 1 tambah 2 per 3 tu? Tu 5, yang tu kan sebelah bawah. Sebelah bawah. Ni kan, ni 1 tambah 2 per 3 kan ada ni sebelah bawah ni. So cikgu buat sebelah atas dulu, baru cikgu settle sebelah bawah, barulah boleh, last kali baru boleh bahagi. Baru boleh per. Does that answer your question? Jadi jawapan yang tu memang 5 per 3 Jawab- Yang jawapan barisan bawah yang dekat soalan tu. 5 per 3 lah. Perlu cikgu jelaskan ke 1 tambah 2 per 3 macam mana? Terpulang. Okey, kesilapan kamu yang lain yang buat tu, ada kawan kita yang buat 5 bahagi 3 tu kamu nak buat. 5 bahagi 3, dia tak dapat 1.6 tau. Dia tak dapat 1.66 tau. Dia tak dapat 1.666 tau. Dia dapat 1.666666666 sampai bila-bila. Macam mana nak proses? Sampai bila pun tak habis. So jadi kita kekalkan dengan fraction, pecahan.
bila keadaan memakai fraction tu lagi senang, lagi melibatkan nombor bulat, lagi melibatkan nombor yang tidak berulang, kita kekalkan 5/3 tu jadi jalan kerja kita. Jangan pakai 1.66. Sebab tu cikgu tanya, kamu pakai 1.66 tu dari mana? Dari kalkulator. Betul lah. Tak salah kamu. Cuma tak makin power lah. Kita nak makin power. So kita kena cuba sendirilah. Okey. Cikgu. Ya. Cara cikgu kira yang bawah tu 3 darab 1 tambah 5 Yang Oh. dapat 5/3 tu. Dapat 5/3. Sebenarnya 3/3 tambah 2/3. Sebab 1 tu 3/3. Secara konsepnya. Okey, baik. Cikgu nak kalau kamu darab tambah, itu bukan konsep. Itu cara pendek nak buat mix number, nombor bercampur. Sebenarnya kamu kena faham, 1 tu sebenarnya 3/3. Kenapa kau fikir 3/3? Sebab sebelah kanan tu pecahan per 3. So sebelah kiri kalau kita tak kira per 3 juga, dia jadi payah. So 3/3 tambah 2/3, dapatlah 5/3. Yang darab tambah tu cara pendek mencari nombor bercampur punya jawapan. Cara yang betulnya macam ni. Konsep dia macam ni. Ada soalan lagi? Sila. Tiada soalan yang mudah, tiada soalan yang payah. Semua soalan adalah soalan. Kamu dibenarkan untuk tanya. Anytime cikgu kata ada soalan, any question is a question. Jangan downgrade kawan-kawan kita yang tanya. Okey, anak panah ni pun cikgu wajibkan Ni anak panah. Bila jumpa pecahan dalam darab, ni terus. Bila jumpa pecahan dengan darab, cikgu nak kamu guna anak panah tu. So undang-undang cikgu sekarang ada 2 tu. Bagi pecahan kena bulat. Kalau darab kena anak panah. Kalau tak kamu akan lupa sampai F4 nanti buat. Siapa yang tak buat, cikgu suruh salin balik 20 kali nanti. Geram cikgu. Kenapa geram hari ni ya? Hari ni mood geram. Farish, Danish. Handsome lah awak Farish. I like baju kuning. Terima kasih. I like your yellow shirt. Cikgu dah lama tak ada yellow shirt yang muat. Semua dah ketat. Maklumlah dah gemuk. Alia kenapa buat muka kat cikgu? Alia Batrisha? Oh, aku buat muka ke cikgu. Cikgu kata cikgu gemuk buat macam ni. Fatihah ada soalan ke Fatihah? Fatihah Anika macam nak tanya apa-apa Fatihah? Tak ada teacher. Ada, okay, alright. So, sepatutnya ada 27 orang kamu. So, kalau cikgu tengok kamu punya message ni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 30. Kenapa pula 30? Sepatutnya ada 27. Kenapa Syamil kat tengah Syamil? Tukar kot. Tukar-tukar. Syamil, kenapa Syamil? Saya nak tanya, so bila nombor berbulat nak bagi Betul. dengan pecahan, kena tukarkan pecahan tu je lah. Bila nombor bulat nak bahagikan nombor pecahan. Okey. Soalan kamu tu betul. Tapi dia ada 3 keadaan Syamil. Bila nombor bulat nak bahagi dengan nombor pecahan. Itu soalan pertama kamu. Soalan kamu lah. Ada juga nombor pecahan bahagi nombor bulat. Ada juga nombor bulat bahagi nombor bulat. Pokoknya yang kamu boleh bulat hanyalah sebelah kanan. Dia memang boleh tukar yang sebelah kanan bahagi sahaja. So yang atas ni bolehlah bahagi pecahan darab terbalik. Yang bawah tu cikgu saya nak terbalik apa cikgu? Boleh terbalikkan je lah kotak tu. Terbalikkan kotak tu. Jadi satulah kat atas. Sebab kotak tu sebenarnya kotak per 1. Gitu. So yang bawah jadi apa yang bawah? Yang tanya cikgu tadi, yang bawah jadi apa? Yang last kali ni jadi apa? Terbalikkan sama juga. A per B darab
C per D. C per D. D per C. Kamu dah bulat dah benda tu. Maksudnya benda tu lah yang kena bekerja. Benda tu lah yang boleh diterbalikkan. So dia memang sebelah kanan je boleh terbalikkan. Sebelah kanan tu sebelah bawah lah. Sebelah kanan tu sebelah bawah lah. So cikgu tulis soalan ni dalam warna hijau dekat sebelah kiri. Yang ni nombor bulat bahagi A per B. Yang ni A per B bahagi nombor bulat. Yang last kali ni A per B bahagi C per D. So dia ada 3 case kamu kena berhati-hati Kamu kena hati-hati. Selagi kamu tak tukar jadi bentuk simbol bahagi, memang boleh cuai. Selagi you tak tukar boleh simbol bahagi, you boleh cuai. You boleh cuai. So cikgu memang suka tukar pada simbol bahagi. In fact, cikgu akan paksa budak tukar. Sebab nombor tu dia tak semakin mengecil tau. Nombor tu tidak semakin mengecil. Nanti kamu akan jumpa 2x square bahagi dengan 3x tambah 8 per 7x tolak 3. Sudah, dia jadi susah. Nanti sebab tu kita kena faham. Ini bahagi. So, bila bahagi kita akan tukar yang sebelah kanan kan? So, apa akan jadi? Apa yang cikgu dapat dekat sini? Apa cikgu? Boys, 7 7x tolak 3 buat 3 per 3x. per dengan 3x tambah 8. Inilah skill dia. Barulah boleh. Atas darab atas, bawah darab bawah. Jadi skill yang kita tengok ni, it is not a small skill. Dia macam jantung kepada algebra. Ni sebelah kanan tu algebra. Kita tak belajar 100% lagi, tapi kamu dah pernah tengok masa sekolah rendah sikit-sikit. Kamu dah belajar kan? Kalau benda yang tak tahu, bilangan dia kita letak huruf kan? Huruf tu mewakili berapa banyak benda. Bilangan, berapa banyak yang ada. Cikgu ada beberapa keping duit RM1. So, X keping duit RM RM1. Sebab beberapa bilangan dalam maths kita boleh pakai huruf A sampai huruf Z. Kadang-kadang pakai huruf Greek. Alpha, beta, gamma, eta, zeta, phi, epsilon. Kadang-kadang kita pakai simbol tu. So itu upper form lah. Soalan lain, silakan. Jadi nombor 2 tu macam mana? Nombor 2, yang mana? Satu soalan ni macam mana? Nombor 2 yang baris nombor 2 tu. Yang cikgu sedang tunjuk sekarang ni? Okey, contoh soalan dia. Contoh soalan dia 2 per 7 bahagi 8. Okey, beres Syamil. 2 per 7 bahagi 8 maksudnya kita kena faham bahawa setiap kali bahagi ada pecahan. Kita memang boleh tukar yang sebelah kanan sahaja. So, macam mana saya nak tukar cikgu? Tak ada pun per. Ada. Letaklah per 1. Kalau kita tak letak per 1, kita tak boleh nak tukar jadi simbol darab sebab tak tahu nak terbalikkan dengan apa. Terbalikkan je lah, letak 8 kat bawah sorang-sorang macam tu. Tak biar sorang-sorang macam tu. Boleh, tapi pelik kan? Siapa pula yang bernafas macam Hulk ni? Siapa punya lemak hidung yang besar ni? Okey, kalau macam ni. Tak ada, tak payah mohon maaf. Aku bergurau je. Lihat lah. So, 2 darab 1, 2. 7 darab 8, 56. Settle. Dah settle macam tu, baru kita fikir. 56 ada sifir 2 tak? Bukan. Kecilkan. Kecilkan. 1 per 28 kan? 2 bahagi 2, 1. 1 darab 2, 2. 28 darab 2, 56. 25, 50. 25, 50. 3 dapat 6. So 50, 25 tambah 3. Cikgu kira. Tanya, siapa ada soalan, tanya saja. Cikgu saya tak faham lagi, nak terang lagi. Boleh, jom. So yang mana yang dah faham tu, enjoy je lah. Buat je lah macam mendengar kan, macam apa ni. Tak apa. Kita kena ingat, setiap kali kita mendengar benda kita dah faham.
Sebenarnya dia makin masuk dalam kepala kita tahu. Cuma kita biasanya memandang ringan keadaan itu. We thought that we do things we know. We listen to things we already know. Aku kan dah pandai ni. Buat apa cikgu? You lupa kawan-kawan you perlukan perhatian juga. So jangan jadi selfish. If we fail together. If we succeed together. Siapa ada soalan? Silakan lagi. Cikgu. Ya. Atas sikit nak tengok tadi. Atas sikit nak tengok boleh. Cuba korang tengok jalan kerja korang kawan-kawan kamu ke jalan kerja kamu dan jalan kerja kawan-kawan kamu. Even yang betul pun kan. Panjang jalan kerjanya. So walaupun nanti kita boleh tekan calculator, memanglah soalan boleh tekan calculator pun. But it's not gonna make you better lah. Sebab nanti akan ada X, akan ada Y, akan ada Z. So we have to know yang tanpa calculator. Ya, nak tengok tu maksudnya nak tanyalah kan, ke nak tengok saja. Macam buat pameran, tengok. Apa? Tak tengok. Nak tengok je. Okey, nak tengok je. Tak adalah, nak tengok je lah. Yes. Tengok je, kelakar lah awak ni. I suka lah. Screenshot, nak screenshot. Cikgu. Tahulah, Marsha, I know. Cool pakai spek tu. Yelah, cool lah sangat kan. Okay, baik. So, cikgu harap tak ada orang yang dah dekat mana-mana. So, kita break 2 minit. Cikgu akan sambung 12.35. So, I'll see you in 2 minutes. 2 minutes. Enjoy your air kosong. Amani. Hai Amani Rania. Ya. Saja nak dengar suara kau. Wow, sekarang lah. I'm scared. Amani okey ke? Okey. Okay, alright. Amani, jangan garang sangat. Takut lah rasa. Amir, okay. Alfa, Harish, Marisa. Umaira Akila, are you doing okay? Yes. Okay. Baguslah you guys punya attendance. 3 orang ni mesti ada sebab ni. So cikgu tak tahulah apa sebab mereka, nanti kita tengok. So sebelum berakhir nanti baru cikgu ambil attendance. Kita buat macam tu. Ambil attendance sekali. Yasmin, kamu pakai headphone berjenama apa Yasmin? Hai Yasmin. Tahu. Sony ke? Tak tahu. Cikgu kena pakai yang ni sebab mic dia besar. Kalau tak pakai yang macam ni, mic dia tak cukup besar, budak-budak tak dengar. Pakai yang ni, mic dia kecil je. So pakai yang ni biasanya jelas. Pakai yang macam nyanyi tu nanti budak kata melampau-lampau pula je ni, bukannya streamer ni. Poyo lah cikgu. Okey, baik. Bab 1. Cikgu boleh habiskan bab 1 dalam 15 minit sebenarnya. Kalau kamu faham. Plus minus. Tambah tolak darab bahagilah. So, cikgu akan mula bab 1 secara overall dulu. Next week baru kita buat macam buku teks. Skema-skema tu lah. Kita buat skema-skema macam buku teks okay, sekarang hari ni masa tak cukup untuk buat skema. Kita ada lagi setengah jam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk bab 1. So, mesti masuk muka surat baru sebab dah masuk bab 1. Rational number.
So kita dah tengok semalam subtopik beberapa 2 hari lepas, subtopik kepada bab ni kita dah ada ni. Okay. Mana kita punya subtopik tadi? Hilanglah pula. Okay, ni subtopik dia. Kita ada integers, kita ada basic arithmetic operations, itu plus minus darab bahagi macam biasa, buat math. Lepas tu kita ada plus minus positive negative fractions, kita ada positive negative decimals, and kita ada rational numbers. So maksudnya selagi kamu tak build up kamu punya 1.1 integer sampailah 1.4 tambah tolak decimals, kamu takkan boleh cerita tentang rational number. Okay, so cikgu nak kena mula. Sebenarnya cikgu boleh cerita semua sekaligus baru kamu akan nampak. Tapi tak apalah, kita tengok how far are you going and then you understand the concept first. Of course, first adalah integer. Okay, bila sebut integer, dia bukan integer, ada dua. So kalau kita tengok daripada garis nombor, kita tengok terus daripada garis nombor, kita akan tengok the whole picture of this topic. Okay, baru kamu akan jelas apa yang berlaku. Kalau kamu ada kosong dekat sini, dulu cerita kamu tidak ada nombor yang sebelah kiri, kamu hanya tengok nombor yang sebelah kanan sahaja. So bila cikgu buka topik ni, kamu akan sedar satu hari nanti, okay, 5 tahun kemudian, jeng macam tu, kamu akan sedar dalam semua nombor ni dia berada di dalam nombor lain. So semua yang kita sedang tengok sekarang ni, okay, dia berada dalam kumpulan group of numbers yang paling besar dalam dunia. We call it complex number. So kamu akan jumpa yang ni 5 tahun kemudian, jeng complex number, simbolnya C. Yang kita nak tengok hari ni hanya satu daripada complex number, simbol dia Z. So bila cikgu tulis Z, dia memberi maksud plus and minus kepada semua nombor bulat. So if you take the whole number, which is 1, 2, 3, 4, 5, and you letak tanda tolak dekat sebelah dia, dia akan jadi nombor yang berada di sebelah kiri kosong. Dan dia lebih kecil dari kosong. So sebelah kanan nombor bulat, kita panggil dia positive integer ataupun Z positif. Ini kita panggil dia Z positif, atau kita panggil dia nombor integer positif. So I use English, tapi cikgu akan terang dalam bahasa Melayu. Positive integers. Ada banyak lagi lah. There are many more here. Okay. Sama juga dekat sini. Kamu akan ada sebelah kiri tu kita panggil dia Z negatif. Z negatif maksudnya negative integers. So kalau orang tanya, negatif 2 ni apa? Integer. Negatif 4 ni apa? Integer. 4 apa? Integer. 5 apa? Integer. 6 apa? Integer. 7 apa? Integer. Negatif 20,000. Integer. Semua nombor bulat yang ada positif dan negatif, we call it integer. Baik. Fact number 1. Sambil cikgu type ni, salin tau. Salin. Kalau tak, kamu akan tertinggal. Salin terus. Tak faham, tanya terus. Fact number 1. Kita senyum sikit sebab kita semakin menjumpa benda baru kan. Biasa kita stres, kita senyum. Ya, semua mana nak cikgu senyum. Lukisan cikgu cantik siapa kata buruk, kamu menempah tiket ke. Fact number 1. Tolak
Bukan negatif. Tolak, dia panjang sikit. Ini tolak. Dia adalah proses. 5 tolak 3. Maksudnya 5 buang 3. Tapi bila kita tulis simbol tu pendek dan di depan nombor boleh. Kadang-kadang di depan benda yang kita tak tahu. Contohnya negatif kepada suhu dekat Alaska. Itu tolak yang pendek ini, tolak ni dia pendek sikit, we call it sign. It's a negative sign. Apa guna negative sign? You tak boleh nak faham 100% lagi. Absorb dulu, telan dulu. Siapa boleh beritahu cikgu, dekat mana guna negative sign dalam dunia? Dekat mana guna negative sign? Science. Apa? Size? Size? Science. Cikgu tak faham. Cuba sebut sekali lagi, dekat apa? Siapa yang bersuara tadi? Science. Allah, dekat science. Science tu bukan kita punya life. Science tu a study of life. Kalau Cikgu tak macam dekat mall, macam ada B4, cakap pandai pun. Kalau dekat mall contohnya, kita boleh kata, aku berada dekat tingkat 4. Aku berada dekat ground floor. So basically, kamu berada dekat tingkat 4 dengan ground floor tu, ground floor is 0 level, tingkat 4 adalah positif 4. So bila kamu berada dekat basement 1, itu dah tingkat negatif 1. So this is the concept. Apa lagi yang ada? Dekat mana lagi ada negatif? Dekat mana lagi ada negatif? Come on. Skyscraper. Dekat? Temperature. Thank you. Temperature. Temperature ke temperature? Ke temperature? Temperature. Temperature ke temperature ke temperature? Temperature. Temperature. Sebenarnya temperature. Cuba sebut guru balik. Search balik. Kalau cikgu salah, betulkan cikgu. Temperature. Alah, sebutan je cikgu. Cikgu ni bising lah. Tak apalah, okey lah, sorry. Betul, temperature. Kita punya takat beku adalah 0 darjah Celsius. So jadinya, untuk yang lebih sejuk daripada 0, banyak weh dekat dunia ni yang ada musim sejuk. Semuanya negatif 1, negatif 2, negatif 3. So negatif tu bukan tolak. Negatif 65 kat mana weh? Paling teruk dekat Russia negatif 50. Ada kot negatif 65 tapi sangat jarang lah. Mungkin sekejap je. Sekejap sahaja. I have lived in negative 11. I used to live in negative 11 punya temperature. I know how bad it is. So kita berapa kita? Negara Malaysia, Hamzah. Berapa Malaysia, Hamzah? 35. 25? 35. 35 ke 25? 30. 35. Okay, 35 logik lah. Kalau 25 tu Hamzah je kot. Orang kaya ada ekor 5. Buka sampai 20, kau buka sampai suhu 17. Dalam rumah kau mungkin 25, 24 macam tu. So of course, benda ni berlaku di sekeliling kita, cuma kita memang dah sedar. Tapi kita tak pakai. Tingkatan 1 baru nak buka dekat budak-budak. Dah pandai tambah tolak darab bahagi, baru kita buka integer. Baik. Integer ni hanya untuk nombor bulat sahaja. Of course, ada negatif untuk nombor point.
ada negatif untuk nombor pecahan. Kita takkan buka hari. Baik, cikgu nak kamu tengok yang ni Tengok garis nombor cikgu ni, kamu boleh ikut cikgu sebab kamu dah pernah belajar pasal sekolah rendah kan. 0 tambah 1. Jadi berapa? 1. 1. Tu. 2 tambah 4. Jadi berapa? 2 4. tambah 4. 2 tambah 2 kan? Jadi 4. Sebab kita tambah 2 kali. Pada masa yang sama juga, kalau negatif 4 nak pergi negatif 3, dia tambah berapa? 1. Bergerak 1 maksudnya tambah berapa? 1. Tambah 1. Jadinya negatif 4 kalau tambah 1, negatif 4 tu sign negative number. Dapat negatif 3. Siapa boleh tolong cikgu yang ni? Sebutkan seorang, siapa nak cuba? Negatif 1. Lajunya. Kau cakap, kau nak jawab cikgu ke, kau nak tanya ke, kau tengah bebel, laju sangat tak dengar. Negatif 1. Cikgu tanya operasi dia, keseluruhan dia, nak tulis apa? Daripada negatif 2 ke negatif 1? Tambah. Ayat lengkap dia, ayat penuh dia. Negatif 2 tambah 1. Sama dengan? Negatif 1. Negatif 2 tambah 1 sama dengan negatif 1. Jadinya, kalau cikgu upgrade kita punya ni sikit. Kita pakai time, cikgu bagi dulu timeline ni. Takut kamu nak screenshot ataupun salin. Masa kita dah nak habis ni, sikit lagi. Kita ambil sikit lagi. Cikgu buat timeline baru pula. Sepatutnya dia bukan timeline, dia number line. Terbiasa guna timeline pula. Belum screenshot. Allah. Dalam video ada nanti, screenshot sendirilah. Dah. Alright. Yang ni cikgu nak semua orang tulis. This will be our last timeline. Timeline, number line. 0. Buat semua ni. 1, 2, 3. Kita pakai sampai 9. Tapi dah tulis satu cerita ni. Apa buat balik? Buat 2 kali. Ya, buat 2 kali. In fact, kita takkan buat 2 kali. Kita akan buat berpuluh-puluh kali. So, baru 2. Sampai 5 dengan 7 je lah. Sini. Sampai sini. Kita langkau berapa tu? 3. 4. 4, right? Kita langkau 4 kan? 1, 2, 3, 4. So basically, kamu tengah tambah 4 daripada negatif 3. Dapat berapa? 1. 1. Thank you. So negatif 3, bila langkau 4 kali, tambah 4 kali. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Baru sampai 1. So maksudnya negatif 3 tambah 4 dapat 1. Siapa nak try yang ni? Silakan. Negatif 5 tambah Negatif 5 tambah 2. negatif 3. Good. Negatif 5 langkau 2 jadi negatif 3. So I think you dah start to build up the concept inside your brain. Cuma kita belum ready lagi untuk pergi di luar number. Kepala siapa nampak ni? Faris. Tudung. Faris. Cikgu ingat ke perempuan bila dia nampak tudung tu. Siapa nak test yang ni? Negatif 5 tambah 5. Negatif 5 langkau 5 jadi? Kosong. Kosong. Thank you.
What about kita sekarang buat timeline baru, kita tolak pula. Same thing, let's do 0, 1, 2, 3, -1, -2 and -3. Okay. Kalau cikgu ambil 3 jadi 2, apa cikgu sedang buat? What am I doing? Minus. Tolak. You know this, right? 3 minus 1 jadi 2. 2. So what happens now? 2 minus 3. 2 minus 3, thank you. 2 minus 3 jadi 1. Negatif 1. negative 1. So 2, kalau undur 2 jadi kosong. So tak cukup. So 2 minus 3 becomes negative 1. So kamu tengok, lama-lama kamu akan develop the arithmetic inside your brain. So now, my second last question now, what happens with this one? 0 minus negative 2. 0 minus 0 minus 2. Yang paling tepat, 0 minus 2. Maksudnya 0 undur 2 kan? 0 undur 2. Maksudnya 0 minus 2 dapat Negative 2. negatif. So kamu akan perasan every time cikgu tulis negatif, dia sepatutnya lagi pendek daripada tulis tolak. Every time you write negative sign, it is normally shorter than the subtraction sign, minus sign. You boleh sebut 0 minus 2 dapat minus 2. Salah. Tapi orang faham. 0 minus 2 dapat minus 2. Salah tapi orang faham. Tak ada masalah lah. Tapi lebih tepat kalau 0 minus 2 dapat negative 2. Macam tu. So what happened with my last question now here? Negative 1. Negative 1. Minus 2. Negative 1 minus 2. Yes. Minus 2 becomes Negative 3. negative 3. You kena faham dalam kepala kamu sebab kita baru lagi, kita masih baru. Every time you undur, dia tolak. Every time you tambah, dia menambahlah, bergerak ke kanan lah. So if you have that concept inside your brain, you boleh tahu daripada nombor berapa kamu bergerak. So dari nombor negatif 1, kalau undur 2, negatif 3 lah kita boleh bayang sebenarnya. So kalau tak boleh bayang, kita buat number line. Kita buat number line. So, my homework is, cikgu nak kamu buat 10 soalan sendiri. Pakai 2 timeline. Satu timeline lagi, pakai 2 number line. Satu number line ada 5, ni macam cikgu ni kan, ada 3, 1, 2, 3. Lepas tu ada 1, 2, 3, 4. So cikgu baru ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ni 7. Cikgu nak 10. So 5 dekat number line kat atas, 5 dekat number line dekat bawah. Kena buat soalan ke? Macam ni cikgu buat macam cikgu ni. Ya, buat macam cikgu. Tapi kalau kamu nak pakai nombor lagi besar, kamu nak pakai sampai time number line 20, terpulang. Semuanya bebas. Less is more. Just fahamkan konsep dulu, tidak perlu dengan nombor besar-besar pun tak apa. I want you to get the feeling of tambah tolak yang ada negatif punya jawapan dengan ada negatif number. So, at the end of next session, kita sepatutnya boleh buat kalau kita terus kita boleh buat bila kita ada 2 operasi dan negatif sign. So kita akan sampai ke tahap bila macam dululah kita boleh tolak nombor positif dengan nombor positif. Tak boleh tolak ke nombor positif dengan nombor negatif? So kalau nombor positif boleh tolak dengan nombor positif, boleh tak tolak nombor positif, nombor negatif dengan nombor negatif? So sepatutnya boleh lah. Kita akan develop konsep kita slowly kita akan develop steadily. Cikgu tak akan pergi terlalu laju. So buat dulu kerja tu, minggu depan kita akan masuk balik yang ni dan kita akan sambung. Okay, 12.56 dah cikgu kena stop, takut kamu
terlambat untuk kelas seterusnya. Maaflah cikgu banyak bercakap. Ya, ada lagi 4 minit. Sorry, I talk too much. Later, activities dalam kelas nanti kita buat banyak lagi. Dekat online ni susah sikit. Kat kelas nanti kita main-main sikit. InsyaAllah. Siapa ada soalan terakhir 1 minit? Silakan. Cik. Cik kena guna yang sama, kena salingkan semua ni. Yes, you need to. Siapa yang tak satu, screenshot lah dulu. Nanti salin lah. Cikgu. Ya. Maksudnya ke kanan plus, ke kiri minus. Yang tu kan kamu dah belajar darjah 1. Yes. Menambah sama dengan bergerak ke kanan, sama dengan menjadi nombor lebih besar, sama dengan tambahkan. Faris, Iskandar. Yes. I thought you were the one who asked me. Ah. Oh, dia duduk macam ni lutut dia. Macam bos. Kopiah atas kepala, malu kat kopiah, Faris. Menambah menjadi nombor yang lebih besar, sentiasa simbol tambah. Mengundur menjadi lebih kecil, sentiasa simbol tolak. So negatif 5 lagi kecil daripada negatif 4 lah. Negatif 3 lagi kecil lah daripada negatif 2. Negatif 1 lebih kecil lah dari kosong. Sebab dia duduk sebelah kiri. That's the concept. Ni malah B3 lagi rendah daripada B2. Gitu. Okay. So itu saja daripada cikgu hari ini. Teacher, one last question. Yes, one last question. Okay. Kan teacher kata kena buat 2 timeline, kena buat 2 line tu. Yep. Setiap sambung daripada yang teacher buat tu, tapi kena ada 5 kan setiap tu. Tak buat baru untuk kamu punya. Maksudnya ada 3 timeline kena buat, lepas tu tambah lagi 2, kena ada 5 timeline. Kalau ikut daripada tadi ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 tak cukup, kita kena buat sepatutnya 50. So kita buat dulu 5. Jangan tanya cikgu bagi lebih. Semakin kamu suka bertanya, semakin cikgu akan bagi lebih. Alamak. Mana cikgu ni jenis yang appreciate lah ya. Bila budak tanya, budak rasa nak buat lebih. So kita kena bagi lebih. So buat 15. Extra. Sebab kawan kita tanya 10 tambah 5. 3 lagi extra. 3. Tadi 10 kan? Tambah lagi 5. So 15. So akan ada 6 number line. 1, 2, 3. Tambah 3 sendiri. Okay. Ada soalan lain lagi? Cukuplah untuk hari ni, dah habis masa dah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati. Amin ya rabbal alamin. Thank you for your cooperation and attention. I'll see you next class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam cikgu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Thank you, teacher. Salam. Assalamualaikum. Fuh. Apa belanja pizza ya? Siapa bagi pizza aku dia? Aku tak ada tengok. Tak. Saya tengah mengajar, tak nampak muka orang. Terima kasih siapa yang membagi pizza.